pengerusi majlis yang berbahagia, Ustazah Nurlidah binti Kamaluddin, Mangku Ketua Wanita Ikatan Muslimin Malaysia. Yang saya hormati Ustaz Haji Zamani bin Ibrahim, yang Ketua Ikatan Muslimin Malaysia Cawangan Seremban, Dr. Zainul Yahya, Ketua Wanita Cawangan Seremban, Puan Ahmadina, Pengarah Seminar Keibubapaan Anak Soleh Anak Cemerlang, Ketua Kuasa Penganjur, ibu-ibu, bapa-bapa, dan bakal-bakal ibu dan bakal-bakal bapa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ada masalah teknik sikit, insyaAllah. Pertama-tamanya kita manjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan dan juga limpah kurnia yang diberikan olehnya, maka kita dapat bertemu dalam sesi perkongsian sepanjang hari untuk membicarakan tentang aset kita, bekalan kita untuk kita bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harapkan pertemuan ini akan memberi manfaat kepada kita agar kita akan dapat menyediakan generasi yang lebih hebat di masa akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Allah SWT telah firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan siapakah yang paling baik amalannya di antara kamu, dan dia maha berkuasa membalas segala amal kamu dan maha pengampun bagi orang yang bertaubat. Jadi pada pagi ini saya ada dengan tuan-tuan dan puan lebih kepada sesi perkongsian pengalaman, ataupun saya kira ramai daripada kalangan tuan-tuan, kalau nak kira anak, mungkin sebahagian tuan-tuan ada anak lebih ramai daripada saya. Ustaz Zamani ada 11, jadi dia boleh cerita lebih banyak dengan anak-anak. Saya akan bicara memberikan fokus kepada persediaan generasi dalam kandungan dan pada peringkat awal kandungan. Dan kita harapkan dalam perkongsian ini kita akan dapat menginsafi bahawa pendidikan anak-anak ini telah bermula pada sebelum kita berkahwin lagi sebenarnya. Pemilihan dalam kandungan, kelahiran dan sebagainya. Dan kedua, kita harus menginsafi bahawa pendidikan anak-anak adalah satu perkara yang mesti dirancang. Bukan berlaku secara kebetulan, bukanlah satu try and error. Cuba dulu, kalau okey macam ni, kita buat. Kalau tak okey, kita cuba cara lain. Dan juga, kita harus menginsafi bahawa anak-anak ataupun zuriat adalah satu ganjaran, reward daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukanlah sebagai bebanan. Jadi, saya akan cover ini dalam perbincangan, dan tuan-tuan kalau nak bangun, nak tambah, tak setuju, boleh. Saya pun tuan rumah, jadi saya bersedia menerima kritikan, sebarang kritikan dan pandangan pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Sebagaimana hadis yang telah disebut tadi oleh Ustazah tadi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah wa yantafi'u wa waladin salihin yad'u lahu. Apabila anak seorang Adam meninggal dunia, apabila kita semua pergi hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya tinggal 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Walaupun tuan-tuan lihat, kalau tengok ranking, bila saya sebut hadis ni, ramai yang kata, oh, anak jariah tu, anak soleh tu yang ketiga, yang nombor 1, nombor 2 lebih harus diutamakan. Kalau kita lihat dalam hadis ni tuan-tuan, ramai orang sedekah jariah ni, orang dia yang berada dia boleh bagi, kan? Tapi orang tak berada dia tak boleh bagi, kan? Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ramai orang boleh mengajar, boleh memberi dan menyumbang, tetapi belum tahu anak dia sendiri akan mewarisi apa yang dia ajar dan apa yang dia sumbang. Tetapi kalau kita miliki yang ketiga tuan-tuan, anak-anak yang soleh dan solehah, kita dapat yang pertama, itu sedekah jariah yang paling hebat, betul?
generasi yang dilahirkan pada keluarga kita. Dan itu juga merupakan anak yang akan melaksanakan, mengamalkan ilmu dan juga pemberian yang kita berikan selama ini kepada mereka. Kita risau dalam kehidupan pada hari ini, sebagaimana telah dibicarakan oleh Ustazah Nurida, tentang kita risau tentang anak-anak yang lebih selesa apabila berada di luar rumah bersama rakan-rakan mereka jika dibandingkan jika berada di rumah. Kalau duduk dalam rumah pun, duduk dalam bilik dia kunci bilik dia. Lebih senang berkawan walaupun di rumah, iaitu dengan Facebooking. Bukan dia remaja, bapa remaja pun, isteri saya akan senyumlah, selalu dia komplain saya banyak masa dengan Facebook. Rasa muda sikit bila main Facebook ni. Kemudian anak-anak lebih mesra, mudah berinteraksi dengan orang lain jika dengan dibandingkan dengan ibu bapa mereka sendiri. Tidakkah kita bimbang apabila persoalan fenomena seumpama ini berlaku dalam keluarga kita? Yang tu harus kita bimbangkan. Dan inilah fokus bicara kita pada pagi ini dan juga sepanjang hari ini. Kita tidak mahu anak kita anak yang durhaka kepada ibu bapa. Walaupun mungkin dia hebat. Sekarang ni banyak kisah orang-orang yang hebat tapi anaknya, ayah ibu dan ayahnya duduk tinggal di nursing home ataupun rumah orang-orang tua. Banyak berlaku. Ataupun anak yang menderhaka kepada ibu bapa, terlibat dengan dalam gejala yang tidak sihat, ataupun menjadi sampah masyarakat, gagal menjadi anak yang soleh dan solehah, walaupun mungkin dia hebat dari sudut pengajian akademik dia ataupun kerjayanya. Saya akan kongsikan pengalaman-pengalaman saya sebagai pengajar, sebagai doktor dan sebagai aktivis masyarakat dalam sedikit masa. Dan jika diizinkan Allah Ta'ala, kita share bagaimana di Gaza. Gaza ni perlu 1.5 jam slide yang lain, sesi yang lain. Tapi saya akan share sedikit pada pagi ni. Okey, ni kes pertama yang saya handle. Remaja cemerlang sekolah rendah, 5A UPSR. Walaupun ayahnya bekerja sebagai buruh majlis perbandaran, oleh kerana income tak cukup, ibunya bekerja membuat kuih untuk dijual di pagi hari dan juga di petang. Jadi ibu dan ayah sangat sibuk. Anaknya kelihatan soleh dan solehah. Ini anak yang sulung. Satu hari anak ni sakit perut dan dibawa ke hospital. Saya berada di hospital pada ketika itu. Surprisingly, sakit perut bila periksa, anak ni tengah sakit untuk bersalin. Maknanya setelah 9 bulan, umur 13 tahun, ayah dan ibu tak tahu, walaupun anak ni cemerlang pada pemeriksaan UPSR sebelum. Bila saya tanya balik, sebab ayah dia ketika itu ayah dia jerit, "Aku bunuh kau." Itu kata ayah dia. Apa kita boleh buat? Kita bawa anak tu ke satu kawasan, ayah dia kita letakkan kat luar bilik bersalin. Ini kes saya handle. Kes pertama dalam sejarah saya handle bayi remaja 13 tahun. Bila cek balik, siapa lelaki tu? Sebab anak ni selalu duduk rumah. Lelaki tu adalah sepupu dia, tingkatan 2, yang disusukan oleh ibunya ketika kecil, yang merupakan abang susu dia, yang tinggal di rumah yang sama dengan mereka selama ini. Tetapi ketika ayah bekerja, ibu bekerja, mereka menonton video. Itu kes yang pertama. Saya jumpa 3 kes 13 tahun di Hospital Seremban. Di belakang Dr. Sulaiha, pakar sikit puan juga, biasa jumpa kes ni. Di sana ada Dr. Rosmiza, pakar perubatan keluarga juga, biasa jumpa kes seumpama ni. Statistik yang Ustazah beri ialah statistik tahun 2000 hingga 2007-2008. Yang terkini, tahun 2007 hingga 2010, ada 234,635. 60,000 kes setahun. Bayi tidak sah taraf. 130 sehari. Lebih kurang 70 adalah anak Melayu. 70 kes sehari anak Melayu. Itu tak kes pengguguran 90,000 setahun. Sama dengan statistik UK 200,000 dengan population dia 60 juta. Malaysia sama dengan UK dari sudut ini. Kes kedua, yang juga saya pernah dalam
seorang sepasang keluarga pertengahan di sudut sosial ya, pelajar cemerlang peringkat negeri, kemudian belajar dalam bidang, tak payah sebutlah bidang apa, mendapat pingat emas universiti. Saya mengajar dia, mana pelajar perubatan lah Mana kalau orang lain, pelajar lain datang pukul 8, lepas 7.30, dia 7.15, 7 dia sampai. Mana saya datang 7.30, dulu saya datang 7.30, sekarang pukul 8 lah. Saya jadi dekan datang pukul 8. Okay. Pukul 8 saya datang, dia 7.30, jam 10 dia datang, dan dia dah periksa semua pesakit dan dia boleh present dengan confident. Pelajar yang saya paling sayang. Jadi bila dapat gold medal, of course dia jadi sebutan saya. Setelah dia graduate, hari convocation, saya ceritalah pelajar lain tentang inilah sepatutnya contoh kamu, disiplin, akademik, menghormati pensyarat. Tapi rakan sebilik dia selama 5 tahun, rakan universiti selama 5 tahun, dia kata saya tak pernah tengok dia sembahyang walaupun sekali, doktor. Pelajar pingat emas universiti, tak ramai, boleh cari, tapi pelajar MU tolong jangan cari. Okey. Tidak pernah bersembahyang sepanjang 5 tahun. Tak pernah nampak, tak tahulah kalau dia sembahyang di kunci bilik, orang tak tahu lah, itu saya tak tahu, tapi tidak pernah laku. Kes ketiga juga yang saya tangani, pengalaman saya berhadapan dengan seorang pelajar anak nelayan di pantai timur. Ibunya bertudung labu, ayahnya berserban, pelajar terbaik peringkat negeri, mendapat beasiswa Petronas. Tak ada kena-mengena Petronas yang pemegang Petronas. Ini dia, sebab pelajar cemerlang, melanjutkan pelajaran bidang perubatan di UK, Ireland. Tahun 1, tahun 2 pakai serban, pergi bersembahyang berjemaah. Beberapa tahun saya tidak bertemu dengan dia. Latest information, ziarah saya ke Ireland, dia telah pun berkahwin. Yang pertama dengan seorang wanita yang pakai tudung, diceraikan, dan dia telah berkahwin lelaki sesama lelaki. Dan ini adalah kes baru-baru ni di Ireland tu, sebenarnya bukan kes pertama. Orang kata kes pertama, sebenarnya kes kelima. Typical pelajar perubatan excellent. Sifat dia 5 orang ni sama. 3 orang tu mat surau, mat masjid. Sifat dia sama, iaitu lembut. Lelaki yang lembut. Jadi tuan-tuan dan perempuan, didikan semata-mata tidak mencukupi, melainkan kata kita menyediakan persediaan jati diri. Anak lelaki mesti jadi lelaki, dan anak perempuan mesti jadi perempuan. Tuan-tuan dan perempuan ni, kasih sekalian, kita mengetahui dan menginsafi bahawa permasalahan anak-anak sosial ni kebanyakan berlaku kerana kurangnya pendidikan dalam rumah sendiri. Jadi kita sebenarnya kita kena fikirkan. Saya pun datang ikut seminar ibu bapa ni, dah anak 5, anak 6 baru dapat seminar ni. Tak apalah, tapi kita sama-sama cuba. Bagaimana ingin menjadi ibu bapa yang berjaya dan boleh membesarkan anak-anak dengan rasa penuh cinta dan kebijaksanaan. Masing-masing kalau tanya anak nak jadi apa, tanya anak-anak kita, kalau nak jadi apa, doktor, engineer, pensyarah, saintis, naik bulan, apa semua kan. Itu cita-cita anak-anak. Ibu macam tu, ayah macam tu, anak-anak juga macam tu. Adakah itu sebenarnya? Cita-cita yang tinggi itu bagus, tetapi apakah harapan kita apabila anak-anak kita bekerja dalam bidang seumpamanya? Anyway, saya main Facebook biasa. Biasa kalau bicara tajuk-tajuk ni, tajuk yang paling hit tinggi sekali, like paling banyak ialah tajuk apa? Tajuk cinta lah. Tajuk cinta. Tapi segan juga nak bicara tajuk cinta ni. Tapi kena bercara juga sebab nak attract generasi muda. Saya tanya kepada generasi muda, masing-masing jawapan macam-macam. Apakah formula nak dapat anak cemerlang? Tapi dia orang banyak lah. Tapi saya punya jawapan macam ni kepada mereka. Semua orang mahukan anak yang soleh lagi cemerlang, tetapi tidak ada shortcut di situ. Tidak ada shortcut. Tidak ada jalan pendek di situ. Bermula pada pembinaan diri sendiri. Kemudian pemilihan calon pasangan hidup. Contohnya lah, biasa anak-anak kita, anak lelaki tamanya memilih ni, perempuan jarang sikit memilih. Memilih juga, tapi tak sebanyak lelaki. Pernah saya menguruskan lelaki, 10 wanita saya kenal kat dia tak nak juga. Yang ke-11, dia nak, wanita tu tak nak kat dia, terduduk dia. Tak, itu kisah yang dulu. Kalau kita nak isteri yang hebat pun kita kena hebat. Kalau kita nak isteri yang hafizah 30 juzuk Quran pun kita kena macam tu. Kita nak isteri yang bangun tahajud tapi kita subuh gajah, macam mana? Tak jadi. Betul tak? Jadi kita kena ada seimbang lah. Allah SWT menjadikan pasangan macam. Pembinaan keluarga yang berobjektif. Apa objektif kita mengahwini seorang wanita ini? Apa objektif, apa yang kita mahu daripada anak-anak kita?
Yang tu penting. Kena ada target sebelum kahwin. Bukan berarti yang dah kahwin, kita kahwin semula. Tak. Kita memperbetulkan balik, perbaiki balik bagaimana objek tu boleh kita capai walaupun telah kita berkahwin. Mendidik anak-anak dalam kandungan.